Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa ihtada bi ta'alimihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Muslimin, muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah. Pertamanya marilah sama-sama kita manjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan kita sekali lagi pada pagi ini. Pagi 30 Ramadan 1441 Hijrah. Pagi yang terakhir daripada bulan Ramadan yang sedang kita lalui ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan kita, segala ibadah yang telah kita lakukan kepadanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita di kalangan hamba-hambanya yang diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin, muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kesayuan berpisah dengan Ramadan semakin terasa. Besok, jika dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan berada di 1 Syawal. Maka tinggallah Ramadan dengan 1001 kisah, sama ada kisah sedih, kisah gembira, kisah penyesalan dan sebagainya. Namun begitu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan kita sepanjang bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meletakkan kita di kalangan hamba-hambanya yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sama ada ianya berada di bulan Ramadan ataupun tidak. InsyaAllah pada pagi ini kita akan melihat suatu hadis. Hadis yang membicarakan tentang bagaimanakah ucapan yang diajar oleh Nabi SAW kepada kita apabila bertemu seseorang Muslim itu dengan Muslim yang lain pada hari raya. Apa yang kita ucapkan? Apa yang kita zahirkan apabila bertemu sesama kita, sesama Muslim pada hari raya? Kita melihat sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Jubair bin Nufair. Fa'an Jubair bin Nufair qala, kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنك. قال الحافظ إسناد حسن. قال لقيت واصلة يوم العيد فقلت تقبل الله منا ومنك. فقال نعم تقبل الله منا ومنك. Hadis Hasan. Hadis yang ke-123 daripada Munjam Al-Kabir At-Tabrani. Daripada Jubair bin Nufair, ia berkata bahawa jika sahabat Rasulullah SAW berjumpa pada hari Aidil Fitri ataupun Aidil Adha, Aidil Fitri ataupun Aidil Adha, satu sama lain saling mengucapkan, semoga Allah menerima amalku dan amal kalian. Al-Hafiz Ibn Hajar mengatakan bahawa sanad hadis ini adalah hasan. Berkata Wasilah, aku bertemu Rasulullah pada hari raya dan aku katakan kepada baginda, taqabbalallahu minna wa minka, semoga Allah menerima amalan ibadat kita di bulan Ramadan.
ibadat kami dan ibadat kamu. Lalu baginda menjawab, Naam, taqabbalallahu minna wa minka. Ya, semoga Allah menerima amalan ibadat kami di bulan Ramadan, ibadat kami dan ibadat kamu. Atau kama qala. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin muslimin, muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Di antara perkara sunat yang perlu dilakukan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala di hari Aidil Fitri ataupun di Aidil Fitri ialah saling mengucapkan tahniah di antara satu sama lain. Saling mengucapkan kegembiraan, menzahirkan kegembiraan di antara satu sama lain. Lalu apakah ucapan kegembiraan itu? Bagaimanakah sepatutnya penzahiran itu? Maka di antaranya ialah kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka. Semoga Allah Ta'ala menerima segala ibadah kamu di bulan Ramadan, dan juga ibadah kami di bulan Ramadan. Ini kalau kita berjumpa di antara seorang dengan seorang. Disebutkan taqabbalallahu minna wa minka, maka orang yang menerima ucapan itu akan membalas taqabbalallahu minna wa minka. Kalau perempuan, kita tukar sikitlah, taqabbalallahu minna wa minki. Itu kalau perempuan. Kalau kita berhadapan, bertemu dengan sekelompok orang yang ramai, kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kami dan amal ibadah kamu semua. Ini adalah ucapan yang diajar oleh Nabi SAW kepada kita dalam hadis yang kita bicarakan ini. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Inilah amalan yang diajar kepada kita. Amalan yang diajar kepada kita, yang dituntut daripada kita, walaupun ia tidak sampai ke peringkat wajib, tapi ia adalah amalan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu saling mendoakan apabila bertemu. Saling mendoakan di antara kita apabila bertemu. Iaitulah mendoakan, menyebutkan taqabbalallahu minna wa minka. Semoga Allah Ta'ala menerima ibadah kamu ini sepanjang bulan Ramadan, dan ibadah kami. Di bulan Ramadan juga kita digalakkan menziarahi di antara satu sama lain. Berziarah di antara satu sama lain untuk merapatkan ukhuwah sesama Islam kita. Dan mungkin di waktu ataupun di masa PKP ini ataupun PKPP ini mungkin agak terbatas ziarah kita. Namun begitu, mungkin kita boleh menziarahi ahli keluarga kita yang terdekat, untuk mengeratkan silaturahim di antara kita. Ini di antara amalan-amalan yang diajar oleh Nabi SAW, iaitu amalan berziarah. Di mana Nabi bersabda dalam sebuah hadis, Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi aw yunsa'a lahu fi asarihi falyusil rahimah. Nabi kata, barang siapa yang suka, barang siapa yang nak untuk diluaskan rezekinya, barang siapa yang nak rezeki dia luas, barang siapa yang nak rezeki dia banyak, au yunsa'a lahu, ataupun dia nak supaya dipanjangkan umurnya, dipanjangkan umurnya, maka Nabi kata falyasil rahimah, maka hendaklah dia menghubungkan silaturahim.
Naklah dia menghubungkan silaturahim. Hadis ini hadis hasan. Ya, hadis yang ke-1961 dalam Sahih Bukhari. Ya, maknanya saling berziarah. Ya, saling berdoa di antara satu sama lain. Saling menghubungkan silaturahim akan menjadikan rezeki kita luas. Ya. Rezeki kita luas dan akan memanjangkan umur kita. Ini sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi renungan kita bersama. Hadis ini disebutkan daripada seorang yang bernama Jubair bin Nufair. Fa'an Jubair bin Nufair qala. Hadis daripada Jubair bin Nufair. Siapakah Jubair bin Nufair ini? Nama yang tidak yang kurang terkenal. Ya. Tetapi dia banyak meriwayatkan hadis-hadis daripada Nabi SAW dan ramai di antara ulama-ulama, ya, orang-orang yang saleh terdahulu yang mengambil hadis, meriwayatkan hadis daripada Jubair bin Nufair ini. Jubair bin Nufair ini adalah di kalangan tabi'in. Di kalangan tabi'in. Dia lahir di zaman jahiliyah. Lahir di zaman jahiliyah. Dan dia masuk Islam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa dia tidak disebut sahabah? Sedangkan orang yang lahir di zaman Nabi dikenali sebagai sahabah. Kenapa Jubair bin Nufair ini dikenali sebagai tabi'in? Iaitu orang yang hidup selepas daripada zaman iaitu zaman sahabat. Selepas daripada penizaman Nabi. Walaupun dia hidup sezaman dengan Nabi, tetapi dia tidak dikenali sebagai sahabah. Disebutkan oleh ulama tarikh bahawa walaupun dia hidup di zaman Nabi, tetapi dia tidak pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia lahir di Yaman. Dia lahir di Yaman. Jarak yang jauh dengan Mekah. Maknanya seorang yang lahir walaupun di zaman Nabi tapi tidak bertemu dengan Nabi, tidak bersua dengan Nabi, walaupun seketika, maka dia tidak dikenali sebagai sahabah. Lalu di antara orang yang lahir di zaman Nabi ialah Jubair bin Nufair ini. Tetapi dia tidak sempat bertemu dengan Nabi. Ini disebutkan oleh anaknya Abdul Rahman yang meriwayatkan kata-kata Jubair bin Nufair. Kata Jubair bin Nufair, dia kata, aku hidup pada zaman jahiliah dan telah datang kepada kami di Yaman berita kenabian Rasulullah. Kami hidup di zaman jahiliah dan sampai berita kepada kami bahawa lahir seorang insan, seorang manusia, seorang nabi yang namanya Muhammad. Lalu kami pun beriman kepada Rasulullah. Kami pun beriman kepada Muhammad tanpa kami bertemu muka, bersua muka dengan baginda. Maka itulah, kerana itulah Jubair bin Nufair dikenali sebagai tabi'in. Bukan sahabah. Sebagaimana sahabat-sahabat yang lain. Walaupun begitu, ada pendapat yang mengatakan bahawa Jubair bin Nufair ini dia lahir, dia masuk Islam di zaman Abu Bakar. Ada juga yang menyebutkan begitu. Baik. Jubair bin Nufair ini seorang tabi'in yang sangat terkenal.
Dan beliau telah meriwayatkan banyak hadis daripada sahabat-sahabat yang besar. Di antaranya beliau meriwayatkan hadis daripada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Muaz bin Jabal, Abu Zar, Abu Darda, Miqdad, dan Abu Sa'labah. Ini hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Jubair bin Nufair daripada sahabat-sahabat besar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Muaz, Abu Zar dan sebagainya. Dan ada juga orang yang meriwayatkan mengambil hadis daripada Jubair bin Nufair ini. Di antaranya ialah Abi bin Al-Madini, Abdul Rahman, anak dia sendiri, Khalid bin Ma'dan dan lain-lain. Ini tokoh-tokoh yang mengambil hadis daripada, yang meriwayatkan hadis daripada Jubair bin Nufair. Jubair bin Nufair ini mengikut riwayat meninggal pada tahun 80 Hijrah, pada zaman pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Lahir meninggal pada tahun 80 Hijrah pada zaman pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Dan mengikut riwayat, beliau meninggal di usia 120 tahun. Meninggal di usia 120 tahun. Maknanya beliau hidup dalam usia yang agak lama. Muslimat sekalian, suka untuk saya berkongsi apa yang telah dikongsikan semalam, iaitulah apakah perkara-perkara sunat yang digalakkan, yang diajar, yang disuruh oleh Nabi, oleh oleh agama kepada kita pada hari raya. Apa yang patut kita buat? Yang telah kita kongsikan semalam, tapi oleh kerana ada sahabat-sahabat yang minta supaya disebutkan semula, maka kita sebutkan semula apakah amalan sunat bagi kita pada hari raya. Yang pertamanya ialah kita disunatkan bertakbir. Bermula daripada malam raya, iaitu bermula pada malam ini selepas maghrib hinggalah salat raya besok. Itu masa yang disunatkan kita bertakbir, membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perkara sunat. Yang kedua, pada besok pagi kita disunatkan mandi sunat hari raya. Macam mana mandi sunat hari raya? Biasa je. Mandi biasa. Tetapi pada mandian tersebut kita niat dengan niat nawaitul ghasla li'idil fitri sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitul ghasla li'idil fitri sunnatan lillahi ta'ala. Saja aku mandi sunat Aidil Fitri kerana Allah Ta'ala. Kita niat begitu ketika mandi. Itu. Maknanya itu mandi sunat hari raya. Kalau Aidil Adha begitu juga. Nawaitul ghasla Aidil Adha sunnatan lillahi ta'ala. Tapi kita ni berada dalam suasana Aidil Fitri, maka kita niat nawaitul ghasla li'aidil fitri sunnatan lillahi ta'ala. Maka kita akan dapat pahala mandi sunat hari raya. Lepas mandi, kita memakai pakaian yang cantik dengan wangi-wangian yang selayaknya. Pakaian yang cantik dalam erti kata
pakaian yang paling cantik yang kita ada. Tidak perlu kita beli pakaian baru. Setiap tahun kita beli pakaian, tak perlu. Kita gunakan pakaian yang paling cantik yang kita ada. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, kita sebelum menunaikan salat sunat Aidilfitri, kita makan dengan sedikit makanan. Sama ada kurmanya, kuih-kuih ringannya, sebelum kita salat Aidilfitri. Sebagai suatu sunnah yang ditunjukkan oleh Rasulullah kepada kita, dan ianya merupakan di antara amalan-amalan sunat pada hari Aidilfitri. Berbeza dengan Aidil Adha. Aidil Adha, kita disunatkan makan selepas solat Aidil Adha. Tapi Aidilfitri, kita disunatkan makan yang makanan ringan, menjamah makanan, menjamah hidangan sekadarnya sebelum menunaikan solat sunat Aidilfitri. Di antara perkara-perkara sunat juga pada Aidilfitri ialah kita solat sunat. Jangan asyik nak beraya, kita tinggalkan solat sunat Aidilfitri. Kita tunaikan solat sunat Aidilfitri disertai dengan khutbah Aidilfitri, khutbah hari raya. Mungkin di antara kita yang rasa tak pernah baca khutbah, terganggu kalau baca khutbah, ketar kalau baca khutbah, maka untuk suasana PKPB ni, maka cukup dengan kita semayang ataupun solat sunat Aidilfitri saja tanpa khutbah. Tapi kalau kita boleh menyediakan khutbah dan membaca khutbah, itu lebih baik, lebih aula. Tapi kalau dah tak boleh, ada halangan dalam bentuk bimbang, takut, ketar dan sebagainya, maka cukup dengan solat sunat Aidilfitri sahaja. Selepas solat sunat Aidilfitri, kita digalakkan untuk berziarah di antara satu sama lain. Di musim ataupun di masa PKPB ini, mungkin kita ziarah saudara sahabat kaum keluarga kita yang terdekat, yang boleh dalam konteks ziarah semasa. Ziarah merupakan di antara amalan yang disunatkan pada hari raya. Bertemu dan sewaktu kita berziarah, kita bila bertemu, kita ucapkan dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minka. Taqabbalallahu minna wa minki. Kalau ramai, taqabbalallahu minna wa minkum. Itu ucapan. Lalu orang yang diucap dengan ucapan tersebut, apa kaedah membalasnya? Kaedah membalasnya dengan jawapan dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minka. Jadi itu di antara ucapan. Dan itu di antara cara kita menjawab ucapan tahniah, kegembiraan, doa supaya Allah Ta'ala menerima segala amalan kita di sepanjang bulan Ramadan yang lepas. Muslimin muslimat sekalian, dalam kita menyambut Aidilfitri, kita perlu menjaga batas-batas syarak, batas-batas agama, batas-batas syariat dalam kita menziarahi di antara satu sama lain. Pastikan kita tidak melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan
keharmonian, keindahan, kecantikan satu Syawal. Dan jangan kita buat satu perkara yang boleh merosakkan amalan-amalan sebulan bulan Ramadan yang lepas, yang telah kita lalui dengan begitu jayanya. Jangan kita, sebagai contoh, gairah dengan mercun yang boleh, padanya yang berlaku, yang ada padanya pembaziran, tidak memberikan faedah dan sebagainya. Jangan kita sibuk dengan hiburan-hiburan, hiburan-hiburan yang melalaikan kita, hiburan-hiburan yang merekakan kita. Jangan kita berziarah di antara satu sama lain sehingga melanggar batas-batas pergaulan di antara lelaki dan perempuan. So ini di antara perkara-perkara yang sunat dan perkara-perkara yang harus kita jaga suatu mana kita menyambut Aidilfitri, hari kemuliaan, hari kegembiraan, hari kebesaran kita yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Muslimin muslimat sekalian, mudah-mudahan sedikit perkongsian kita sepanjang bulan Ramadan ini, sehingga hari ini siri yang ke-30, bermakna kita bertemu setiap hari, sehinggalah kepada hari ini sepanjang bulan Ramadan. Dalam siri yang terakhir, tazkirah online Ramadan pada hari ini. Dan saya memohon berbanyak kemaafan kepada muslimin muslimat sekalian, sekiranya sepanjang 30 siri kita bersama ada kekurangan, kelemahan, sesuatu yang tidak menyenangkan, menyentuh mana-mana pihak, maka semohon kemaafan daripada semua dan memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Taala mengampunkan dosa kita bersama. Dan sempena dengan besok, insya-Allah hari raya, saya nak akhiri tazkirah online sempena Ramadan ini dengan mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima segala amalan kita di Ramadan tahun ini dan dipanjangkan usia dan umur kita untuk bertemu di Ramadan yang akan datang. Disihatkan kita, diberikan kepada kita kekuatan, dan mudah-mudahan amalan yang kita lakukan di sepanjang bulan Ramadan yang lepas terus istiqamah dalam hidup kita pada bulan-bulan yang akan datang. Jadi sekadar itu daripada saya yang lemah, yang dhaif ini. Sekali lagi selamat Hari Raya Aidilfitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya' minhum wal amwat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.